Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ehsan Dahya dan ini Agenda Awani. Kita masih lagi bercakap, bukan hari ini, malah mungkin untuk tempoh-tempoh yang ke depan. Isu rasuah ini kita boleh mengandaikan seperti isu yang tidak pernah berakhir. Dan isu-isu ini yang kita bawakan bertepatan juga pada 9 Disember setiap tahun merupakan Hari Anti Rasuah Sedunia. Dan perkara ini kita nak bawakan melihat kepada landscape dan juga suasana keseluruhan apa yang berlaku di Malaysia, di dunia khususnya. Jadi bersama-sama saya di studio hari ini Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Bertaulah Malaysia, Datuk Seri Akbar Zata. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lama kita tidak berjumpa, tetapi dalam talian ini menghubungkan Datuk Seri dengan Esok Awani khususnya. Tetapi ini khusus kita nak bercakap berkaitan dengan rasuah, tapi apa yang berlaku hari ini kita simpan sekejap. Tetapi saya nak membawa kepada satu konotasi. Bila kita melihat kepada kes-kes yang berlaku yang melibatkan mahkamah dan sebagainya, ada isu-isu yang berkaitan dengan penyelewengan, contohnya pengubahan wang haram ataupun ada pecah amanah. Ketiga-tiga perkara ini bagaimana kita boleh kaitkan ini adalah isu yang berkaitan dengan rasuah, Datuk? Sebenarnya ketiga-tiga konotasi tu kan adalah atau perkara tu adalah kalau di bawah penyelewengan ataupun salah guna kuasa itu di bawah Akta SPRM 2009. Dan jika sekiranya di bawah pecah amanah 409 yang disabitkan kepada bekas Perdana Menteri, itu adalah di bawah kanun kesiasaan. Dan sudah tentu di dalam kedua-dua undang-undang ini mereka boleh juga disabitkan di bawah AMLA, Akta Pengubahan Wang Haram. Itu di antara tiga-tiga lah. So sekali ini selalunya kalau kita tuduh orang di bawah undang-undang SPRM, maka kita boleh juga masukkan sekali di bawah undang-undang AMLA. Yang mana dia punya hukuman tu adalah begitu berat sekali dan juga agak sukar untuk tertuduh ni untuk mencari alasan-alasan undang-undang dia kuat. Itu sebab. Begitu juga di bawah. Jika sekiranya seorang disiasat di bawah pecah amanah 409 pecah amanah pun gitu. Selalunya apabila ada kaitan, apabila ada kes dan siasatan itu selalunya kalau dia nak tuduh dia akan masukkan juga Akta AMLA tu, Akta anti pengubahan wang haram, kerana ini akan pergi sekali. Itu sebabnya kalau kita tengok kes Datuk Seri Najib sebenarnya salah satu daripada kes tu adalah di bawah Seksi 23 Akta Pencegahan Rasuah. So dia punya hukuman adalah maksimum 20 tahun kali 5 kali ganda. Dan di bawah pecah amanah ni dia ada rotan dan juga maksimum 20 tahun juga. Tetapi rotan tu dia bagi ke orang bawah daripada 50 lah, dan juga wanita tak boleh. Begitu juga di bawah AMLA. Jadi hukuman-hukuman begitu berat sekali. Jadi itu sebabnya kita dapati bahawa ketiga-tiga putusan ini sebenarnya Hakim Mahkamah Tinggi mula-mulanya jatuh hukuman kepada Datuk Seri Najib itu sebanyak 72 tahun. Dan sudah tentu denda oleh kerana 45 juta kali 5 kali ganda. Diambil di bawah Akta SPRM kan. Tapi hukuman dilaksanakan di jalan concurrent sekali. Jadi itu sebabnya jatuh kepada 12 tahun dan juga 12 tahun dan juga dikenakan 120 juta ringgit. Itu kali 5 dengan jumlah duit yang dinilai itulah. Dan juga Datuk Seri, kalau kita melihat kepada mungkin ini isu-isu semasa yang kita akan bangkitkan dan juga kita akan tanyakan juga soalan kepada Datuk Seri. Tetapi secara keseluruhannya, Datuk Seri melihat kepada bagaimana perjalanan Malaysia khususnya untuk menjadi sebuah negara yang lebih baik, tetapi status-status berkaitan dengan isu-isu rasuah ini bagaimana kritikalnya ataupun seriusnya sekarang ini, Datuk? Dia ada beberapa cara untuk kita menentukan sama ada sebuah negara itu kurang rasuah. Salah satu daripada indikatornya adalah CPI, iaitu Corruption Perception Index. Perlu saya nyatakan di sini pada CPI 2019 setelah PH ambil alih kan, kita dapat memperbaiki kedudukan lebih kurang 10 takat. Bagusnya kan. Tetapi setelah
jatuhnya PH ni diambil alih oleh PN dan sebagainya, dia telah CPI pada 2020 kita dapati bahawa dia jatuh lagi 7 takat. Okey. Jadi jatuh sambil jatuh selagi jatuh. Jadi itu sebabnya kita boleh ukur daripada itu. Tapi kejatuhan CPI ini, jika sekiranya masa PA pun saya punya pandangan, saya rasa mungkin jatuh juga tapi tak terlalu banyak sebab banyak daripada manifesto yang dijanjikan tak ditunaikan. So kemungkinan besar jatuh ada sebab masa 2019 CPI itu kita dapat markah tinggi sebab saya rasa elit-elit bisnes ni percaya bahawa kerajaan yang baru tu dah berjanji nak menghapuskan rasuah. Tetapi dia dapati bahawa macam janji-janji seperti dana politik, akta dana politik dan juga banyak lagi inisiatif-inisiatif lain tak dilakukan. Saya berpendapat bahawa jika sekiranya PH masih berkuasa pun dia masih jatuh tapi mungkin tak stroke lah. Itu di antara andai kata. Satu lagi ialah tangkapan oleh SPRM. SPRM pun beberapa ketua Pesuruhjaya dia pun menyatakan bahawa rasuah di negara kita ini serius. Dah 2-3 ketua Pesuruhjaya kan. Dan kita dapati bahawa tangkapan tambah pula tangkapan daripada 2015 hingga 2020, jika kita lihat di tangkapan SPRM daripada 6,000 orang tu 45% adalah kakitan kerajaan. Dan yang sedihnya ialah 53% adalah budak-budak muda, youth, antara umur 29 hingga 39. Jadi ini memberi kerisauan kepada kita, iaitu kita ingat ke keadaan rasuah masa kini, generasi Gen kita ni dah teruk. Tetapi budak-budak yang kena tangkap ni adalah mereka yang terdiri daripada ahli politik ke, bekerja sebagai pegawai kerajaan ke, swasta, mereka ditangkap. Maknanya walaupun dalam masa muda mereka telah melakukan sesuatu. Jadi mereka ini adalah merupakan calon-calon ataupun bakal untuk memerintah negara. Iaitu sebabnya jika sekiranya kita tak mencari root cause sebenarnya apa penyebabnya, saya rasa kita akan berada dalam keadaan yang teruk lah. Itu di antara indikator lah. Jadi sudah tentu jika sekiranya kita dapat mengatasi masalah ini dengan cari sebenarnya target-target yang lebih sesuai untuk kita menghapuskan rasuah, sudah tentu. Tapi saya nyatakan di sini ialah yang paling mustahak untuk kita mengatasi masalah rasuah adalah sincere political will lah. Itu di antara satu. Mungkin kita boleh bincang kemudian. Ya, ini kebimbangannya, Datuk. Rasuah ini adakah kita semata-mata untuk kita kaitkan politik, isu-isu kos sara hidup yang tinggi dan sebagainya, antara punca utama yang menyebabkan kerisauan itu berlaku dan juga sebab rasuah seperti yang Datuk nyatakan tadi? Sebenarnya di Malaysia ni saya dapati bahawa rasuah berlaku yang pertama disebabkan kita tidak ada, seperti saya nyatakan tadi, iktizam politik yang ikhlas daripada pemimpin politik. Ini saya nak bercakap terus terang, iaitu daripada Perdana Menteri lagi perlu ada iktizam politik ikhlas. Maknanya apabila dia menjadi seorang Perdana Menteri ataupun esok-esok kita ada seorang Perdana Menteri baru ke apa, yang utama sekali apabila berjumpa dengan media ni, yang keluar dalam mulutnya ialah mesti saya akan hapuskan rasuah di dalam sistem politik dan juga di kalangan kakitan kerajaan dan juga negara. Ini dinyatakan kepada rakyat secara terbuka. Saya rasa ini merupakan satu perkara yang telah dibuat oleh Presiden China. Sedemikian dan juga Presiden di Taiwan. Nampak gaya dia punya prestasi dan juga ranking dalam indeks rasuah itu telah bertambah baik. Jadi ini merupakan satu perkara yang kita nak tengok dan sudah tentu. Yang kedua ialah kita nak tengok keberkesanan kita punya law enforcement agency. Jadi macam kita ada SPRM, kita ada PDRM dan sebagainya, sudah tentu kalau kita lihat ataupun kita ada peguam negara, sudah tentu semua tahu bahawa ketua-ketua iaitu peguam negara dan juga ketua Pesuruhjaya SPRM ni dilantik oleh Agong tapi dicadang oleh Perdana Menteri. Tapi pernah berlaku dalam satu ketika, iaitu apabila seorang AG ni, peguam negara ni nak melakukan sesuatu ataupun menuduh seorang Perdana Menteri, dia telah diberhentikan. Jadi ini sebabnya kita kena tengok juga kaedah-kaedah yang mana pelantikan kedua-dua pos ini mestilah
mempunyai kebebasan 100% dan sudah tentu kedua-dua ni mesti ada 3 ciri lah. Yang pertama, mesti ada integriti, iaitu buat perkara yang betul, buang perkara tak betul. Yang kedua, merit, maknanya tahu pekerja kan. Kita tahu dalam segi pekerjaan, dalam sistem. Kalau kita sebagai SPRM, kita boleh menyiasat, kita AG, kita ada dari segi undang-undang dan sebagainya. Dan yang paling mustahak ialah berani kerana benar. Jadi faktor ini adalah merupakan faktor yang paling mustahak. Kadang-kadang kita ada kedua-dua tadi, merit dengan integriti, tetapi jika tidak berani, tak boleh juga. Sebab kebanyakan daripada perkara yang berlaku di kalangan ahli politik dengan perkara kerajaan ialah wahyu. Wahyu ini merupakan satu perkara yang disaran diberikan oleh orang politik supaya yang pertama dari segi kontrak disuruh diarah diberi kepada kroni dan sebagainya. Jadi mereka tidak ada pilihan, iaitu jika sekiranya tak ikut perintah ini, yang pertama masa depan gelap, yang kedua mereka akan ditukarkan. Itu di antara dua perkara yang perlu kita lihat. Datuk Seri, hari ini Mahkamah Rayuan mengekalkan sabitan dan juga hukuman terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak dan dijatuhkan hukuman penjara seperti kita nyatakan tadi 12 tahun dan denda RM210 juta. Dan Datuk Seri Najib telah mengarahkan pasukan pembelaannya memfailkan rayuan di peringkat Mahkamah Persekutuan. Bagaimana Datuk melihat kepada perjalanan kes selepas ini? Saya rasa kita biar mahkamah menentukan kan, sebab ini rule of law. Sudah tentu apabila kita bercakap rule of law, rakyat dengan pemerintah mesti faham rule of law. Kita kena adil, tak kira jawatan, tak kira kedudukan sebagainya. Jika sekiranya seseorang itu salah, kita kena salah. Kita kena ingat seperti saya nyatakan tadi, jika sekiranya kita buat satu keputusan kan, berdasarkan kepada wahyu tetapi bukan fakta, bukan evidence, terutama sekali kalau kita duduk dalam bidang kehakiman, semua orang cakap hari kan, dalam hadis pada tunggu mahkamah akhirat tu. Ini adalah satu perkara yang benar. Itu sebabnya saya rasa jika sekiranya kita tak mampu nak membawa kes ni, termasuk sebagai hakim dan mana-mana jawatan tinggi, lebih baik kita jangan terima. Sebab kadang-kadang kita takut ada wahyu-wahyu yang memaksa kita supaya mengikuti perintah. Ada salah, tak salah sebagainya. Harap-harap perkara sebenarnya tak berlaku, tapi ini boleh berlaku, ia berlaku di luar negara. Itu sebabnya kita kena hati-hati, sebab jika sekiranya perkara sedemikian berlaku, kepercayaan rakyat kepada kerajaan, kepercayaan rakyat kepada sistem dan juga kepada institusi sudah terhakis. Dan akhir sekali sudah tentu imej kita kepada negara luar lah. Orang tak akan datang sini lah. Untuk melihat ke depan, program advokasi, apa yang kita sembangkan, apa yang Datuk nyatakan, kadang-kadang mungkin sekali dua kita dengar, tetapi hal ini masih lagi berlaku. Bagaimana untuk kita mengintegrasikan, menyeimbangkan antara perkara yang kita sampaikan ataupun nasihat ataupun kata-katalah dengan penguatkuasaan yang ada di Malaysia? Saya kira ialah kita tengok advokasi, kita banyak NGO, banyak kita bising dalam media. Contohnya katalah kita tak nak supaya orang-orang politik ni diberi jawatan pengurusi ataupun pengarah JLC ataupun jawatan menteri khas yang tak ada berkaitan dan juga tak begitu efektif. Tetapi lagi banyak benda berlaku. Maknanya dia orang tak dengar kepada NGO, tak dengar kepada apa saja yang kita bangkitkan. Jadi ini merupakan seperti saya nyatakan tadi adalah kita memerlukan tone at the top lah. Orang kepimpinan melalui teladan. Hanya seorang yang nombor satu, Perdana Menteri saja yang boleh, sebab Perdana Menteri di Malaysia ni adalah seorang yang berkuasa. Kuasa, mana beliau seorang saja saya berpendapat bahawa yang boleh mengurangkan kadar rasuah ini jika sekiranya seperti saya katakan tadi kita ada sincere political will. Dan sudah tentu NGO pula saya minta maaf, ada juga NGO ni mempunyai kepentingan sendiri. Maknanya kita berjuang bukan kerana negara, bukan kerana rakyat. Kita tak berani nak bercakap terus terang macam ni. Perkara yang tak betul kita nyata. Sebab mereka ni ada agenda nak jadi menteri ke, nak dapat jawatan dan sebagainya. Jadi ini ada kelemahan. Kita berbeza dengan NGO yang ada di Indonesia. Mereka punya sikap dan juga konsep
patriotisme kan, adalah begitu tinggi sekali, dan mereka berjuang bukan kerana wang, bukan kerana jawatan, tapi kerana negara. Jadi kita perlukan satu situasi di mana perjuangan kita ni bukan ada kepentingan apa-apa, sebab selalunya bukan kata NGO lah, walaupun ahli-ahli politik, kita tengok dalam parlimen, dalam media bercakap marah-marah. Tetapi bila dilantik sebagai menteri, timbalan menteri ataupun memberi satu jawatan khas, terus diam. Itu menteri. Ini belum lagi NGO dan sebagainya. Jadi sudah tentu kita rasa kita menghadapi krisis integriti. Krisis integriti yang begitu berat sekali, yang kita tidak tahu puncanya. Tidak ada satu scientific study yang benar-benar menyatakan apakah faktor sebenar. Adakah disebabkan oleh cara kita dibesarkan? Yang kedua, adakah disebabkan oleh sistem pelajaran yang kita ada, ataupun disebabkan faktor sosial ekonomi? Tak ada. Maknanya apabila kita cari isu dan masalah krisis integriti, krisis korupsi yang ada ni, barulah kita boleh ada model kita sendiri. Kita tak boleh sewenang-wenangnya mengambil model daripada ICAC Hong Kong, sebab dia mempunyai etnik yang berbeza. Maknanya kita mesti ada model sendiri, baru kita betul target kita. Banyak perancangan telah dibuat. Sebelum ni kita ada NKRA, kita ada pemandu, kita belanja banyak, GICC dan sebagainya, belanja banyak. Tetapi korupsi semakin bertambah. Jadi ini kita kena cari. Semakin banyak kita tabur duit untuk memperkuatnya kononnya agensi-agensi ataupun agensi tertentu ini, semakin teruk rasuah. Jadi itu sebabnya kita rasa kemungkinan besar target kita tak apa kena. Dan yang mustahak ialah seperti saya katakan tadi, orang yang hanya seorang saja yang mungkin boleh memperbetulkan sistem dan mengurangkan korupsi adalah Perdana Menteri. Datuk Seri, kalau kita nak meletakkan satu kelompok lah contohnya, ada, saya tidak dinafikan, ada mungkin mereka dan juga yang terlibat ini suka kepada pemimpin ataupun mereka yang sokong itu, yang suka memberi, yang suka memberikan sesuatu dan mungkin gelap dengan apa yang diberikan ataupun ditaburkan. Bagaimana untuk kita mengatasi ataupun memahami hal-hal dan juga isu-isu yang berkaitan dengan golongan-golongan ini, Datuk Seri? Sebenarnya saya dapati bahawa di Malaysia ni masalah kita ialah rakyat kita ni majoriti menganggap ahli politik ni adalah pegawai kebajikan. Maknanya di mana katalah kita berasal daripada Kelantan, nak mai Kuala Lumpur, kita pergi jumpa YB, kita minta duit minyak, kita minta duit kereta, minta duit hotel dan sebagainya. Jadi kita buat macam tu. Jadi kadang-kadang YB gaji tak banyak, tapi sekarang kita tahu dia gaji banyak kan. Tapi nak banding, maknanya setengah YB ni mungkin dia tengok ada setengah tempat ni dia terpaksa belanja lebih kurang 100,000 satu kawasan. Jadi oleh kerana duit tak cukup agaknya, oleh kerana dia punya gaya hidup tinggi, jadi terpaksa mendapatkan duit daripada kontrak. Kontrak dia tak buat nama dia. Dia buat nama orang lain. Itu sebabnya kita nak ada di mereka pun Presiden Biden pun telah menyatakan bahawa dia nak rombak sistem sebab teruk rasuah sari dua ni kan. Dia pun nak adakan satu sistem beneficiary ownership. Iaitu siapa tuan punya company kita tahu. Macam sekarang ni kita tak tahu siapa punya company. Dia orang ahli politik ke menteri, tapi dia buat nama orang lain. Ini adalah salah satu daripada cara lah yang boleh kita menentukan. Dan satu lagi saya dapati bahawa saya tak pasti, iaitu sama ada ahli politik kita ni memang nak menghapuskan rasuah. Adakah itu menjadi satu yang memberi interest kepada dia untuk menghapuskan rasuah? Sebab kadang-kadang rasuah ini boleh memberi mereka suatu keadaan di mana mereka berkekal kuasa. Sebab di Malaysia ni seperti yang nyatakan tadi, pengikut-pengikutnya apabila diberi duit, maka sudah tentu dia akan ikut kita. Satu lagi yang mustahak ialah seperti saya nyatakan tadi, kita nak tahu sama ada ahli politik ataupun siapa saja, sama ada dia ada integriti tak ada integriti, kita bagi kuasa. Selalunya ada kuasa, dia bertukar. Sama ada dia bertukar sendiri atau ditukar oleh orang-orang yang berada di kalangan mereka. Itu sebabnya saya sekali lagi menyatakan bahawa ini isu politik, isu rasuah, isu integriti di negara kita ini adalah kompleks, kecuali pemimpin-pemimpin tunjuk contoh yang baik. You buat contoh yang baik, sudah tentu orang tengok dan sudah tentu lama kelamaan kita akan ikut. Jika sekiranya kita jangan juga
menganggap bahawa rakyat tak tahu apa yang kita buat. Dia tahu kita kaya raya, secara kita nak hidup gaya lebih, secara kita bercakap dan sebagainya. Rakyat boleh tahu. Jadi itu merupakan satu perkara yang patut kita timbang supaya kalau kita nak benar-benar negara ini, kalau nak benar-benar lah negara ini bersih ataupun kurang rasuah. Dan juga Datuk, saya rasa macam tak cukup masa bersembang dengan dan juga berbual dengan Datuk ni. Hari sekali Datuk, 9 Disember setiap tahun pastinya kita tahu ia adalah hari anti rasuah sedunia. Tetapi setiap tahun kita tahu pasal anti rasuah dan sebagainya, signifikasi untuk kita buat sambutan ni untuk apa Datuk? Sekiranya kes-kes masih lagi berlaku, isu-isu masih lagi berada di mahkamah dan sebagainya, ada sahaja yang dibawa ke muka pengadilan, bagaimana untuk kita pastikan bahawa 2022 dan tahun-tahun ke depan Malaysia adalah antara negara yang lebih baik dari sudut rasuah daripada sudut tidak menerima rasuah ini? Saya rasa susah nak cakap, tapi sudah tentu kita berharaplah supaya kita kena tahu bahawa apabila kita terlibat dalam rasuah ni, sama ada kita pemberi penerima, kita akan masuk neraka lah. Yang kedua, saya 40 tahun dalam bidang ni. 20 tahun lebih kurang dalam SPRM, BPR dan juga dekat luar saya pun buat isu ni, integriti. Banyak daripada keluarga-keluarga yang terlibat rasuah ni, kita tengok anak-anak keluarga dia porak-poranda dan juga rosak lah. Kita kena ingat tu. Maknanya kita kena percaya apa yang kita makan tu jadi kepada anak dan juga keluarga kita. Itu kita kena ingat. Itu sebabnya ini adalah perkara yang mustahak, sebab kita dapati bahawa macam kita orang Islam juga memang kita lebih kepada teori. Kalau boleh macam selepas subuh kan semua orang bubuk nak solat tambah ke solat lah. Sunat dan sebagainya. Tapi apabila kita keluar daripada masjid tu, kita lain. Sebenarnya sepatutnya solat tu sudah bagus, tapi apabila praktiknya kita kena praktik supaya berbaik dengan orang. Dan juga pastikan bahawa kita tidak terlibat dalam kegiatan rasuah dan sebagainya. Dan yang paling mustahak ialah saya rasa kita kena lihat kembali kita punya cara sistem, cara kita dibesarkan. Sebab kita kena ingat bahawa kadang-kadang seorang ibu bapa tu dia hantar kita ke sekolah bukan untuk kita jadi orang baik. Tapi kebanyakan daripada ibu bapa hantar kita adalah supaya kita dapat kerja dan juga pandai. Jadi itu adalah salah satu konsep yang patut kita lihat kembali. Apakah pergi ke sekolah itu untuk jadi pandai dapat kerja, ataupun pergi sekolah jadi orang baik, pergi sekolah pandai dapat kerja jadi orang baik. Itu adalah satu perkara yang saya rasa kita kena lihat. Itu sebabnya banyak orang duk komplain mengenai sistem pelajaran kita. Tetapi sistem pelajaran saja tak cukup jika sekiranya ibu bapa sendiri tak tunjuk contoh baik. Walaupun kita import guru daripada Harvard ke, daripada Oxford ke, untuk mengajar cucu kita ke di tadika dan sebagainya seperti yang dicadangkan oleh pakar. Tetapi jika sekiranya di rumah kita apabila dia balik, kita sebagai datuk, sebagai bapa tak tunjuk contoh yang baik, tak boleh juga. Jadi ini adalah kedua-dua mesti main peranan lah. Maknanya akhir sekali untuk menghapuskan rasuah ni bukan kerja kerajaan seorang lah saja. Agensi penguatkuasa hendaklah menjalankan tugas dengan baik, ahli politik hendaklah berdisiplin dan juga tidak terlibat dalam rasuah. Kaki tangan kerajaan juga hendaklah berintegriti, rakyat hendaklah sokong agensi penguatkuasa dan rakyat jangan terlibat dalam kegiatan rasuah. Akhir sekali swasta dikatakan pemberi yang amat banyak, skala yang besar. Jadi itu sebabnya kalau boleh kita jangan kesemua kita ni jangan terlibat dalam kegiatan rasuah, dan dengan itulah saya kira kemungkinan besar kita boleh dapat kurangkan dengan syarat. Lagi kita mempunyai seorang pemimpin, terutama sekali Perdana Menteri yang betul-betul anti rasuah, yang betul-betul nak menghapuskan kegiatan-kegiatan rasuah yang berberasa di negara kita ini. Ya, Datuk Seri, jadilah insan yang beriman, dan orang yang beriman ni selalunya dia beramal. Saya suka apabila Datuk sebut tadi, bila kita masuk masjid, kita jadi orang yang sama ketika kita berada dalam masjid. Kalau kita cerdik di sekolah, maksudnya kat luar pun kita kena cerdik jugalah. Dan kita pastikan bahawa segala hal-hal dan juga isu-isu berkaitan dengan rasuah ni kita dapat elakkan. Terima kasih Datuk Seri. Banyak perkara yang saya dapat daripada Datuk Seri, dan juga saya mengharapkan agar apa perbincangan ini memberi impak dan juga kesan kepada anda. Seperti yang Datuk nyatakan tadi, secara jelas, ambil rasuah masuk neraka. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih Presiden Persatuan Pemeriksaan Penipuan Beritahulah Malaysia, Datuk Seri Akbar Sattar. Saya Ihsan Dahlia untuk Agenda Awani. Assalamualaikum dan jumpa lagi.